kita insyaAllah memberi peluang untuk beberapa masyayikh, para habib, para ulama untuk menyampaikan sedikit tazkirah atau tausiah kurang lebih 10 minit. Jadi kita mulakan dengan insyaAllah Syekh Umar Khatib bin Tarim untuk menyampaikan sedikit tausiah yang diterjemah oleh Ustaz Saiful Adli. Tafadhal mashkura. Ya Rabbi. جملة أيوة ترفق بنا يعني. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين إلى جنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Syekh telah memulakan perbicaraan dengan mengucapkan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salam dan juga selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya beliau Syekh Muhammad bin Umar Al-Khatib mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kami dan juga anda semua di tempat yang penuh dengan barakah ini. والحمد لله الذي جمعنا على ذكرى ميلاده صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan syukur setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sebab berkumpulnya kita pada petang hari yang berbahagia ini adalah semata-mata untuk memperingati kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ja'ana birrahmah wa huwa an-nur wal rahmah min Allah Subhanahu wa taala. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang mana seperti mana kita ketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya yang menunjukkan jalan kebenaran dan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat bagi kita semua. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. وهو صلى الله وسلم عليه وعلى آله عندما قال له الصحابة الكرام حدثنا عن نفسك يا رسول الله. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, terangkan kepada kami apakah kamu ini sebenarnya ya Rasulullah. فقال صلى الله وسلم عليه وعلى آله أنا دعوة أبي إبراهيم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, aku ini sesungguhnya adalah berkat doa daripada bapaku ataupun datukku Nabi Ibrahim alaihissalam. وبشرى أخي عيسى. Dan aku ini juga adalah khabar gembira yang telah disampaikan oleh saudaraku Nabi Isa alaihissalam. وأن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. Dan apabila ibunda aku telah sedang mengandungkan aku di dalam perutnya yang mulia, Siti baginda isteri ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah telah melihat cahaya yang sampai kepada kota Syam di Bosra. هكذا تحدث عن نفسه عندما سأله الأصحاب الكرام. Itulah yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditanya tentang hakikat dirinya. مباشرة نقلهم إلى يوم ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام.
Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya hal ini langsung membawa mereka untuk memerhatikan tentang peristiwa kejadiannya ataupun peristiwa kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. ولكرامته عند ربه صلى الله وسلم عليه وعلى آله حدثت المعجزات وحدثت الحوادث في العالم التي لم تحصل من قبل يوم ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام. Dan sebagai menunjukkan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku hal-hal yang merupakan ajaib dan juga yang tidak pernah berlaku di dalam muka bumi ini ketika hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فانطفأت نار فارس التي لها 1000 سنة وهي مشتعلة. Di kota Parsi telah padam sebuah api yang telah menyala semenjak 1000 tahun. وانصدع إيوان كسرى. Dan telah hancur singgasana di kota Kisra. وغاض الماء في بحيرة ساوى. Dan juga telah kering air daripada kota telaga di kota Madinah. بحيرة ساوى اللي كانت يعظمونها النصارى. Salah satu telaga yang dijaga pada ketika itu. رتب هذه الحوادث الله سبحانه وتعالى أظهرها وخلقها في يوم ميلاده الشريف إعظاما له وإجلالا وليعلم أهل الأرض جميعا أن هذا اليوم يوم غير عادي، يوم معظم، يوم مبجل. Dan telah berlaku hal-hal yang mulia, yang ajaib seperti ini adalah semata-mata untuk menunjukkan kebesaran dan juga kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذا عندما سأله الصحابة الكرام أنك تصوم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap hari Isnin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, itulah hari aku dilahirkan. بل إنه عليه الصلاة والسلام مما أوجد الله فيه من الجلال والجمال عرفه حتى أهل الشرك وعرفه حتى أهل الأوثان وعباد الأوثان. Dan yang menunjukkan atas kebesaran dan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keagungan dan keindahan penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ini telah pun diketahui oleh orang-orang yang musyrik dan juga diketahui oleh orang-orang yang menyembah berhala pada ketika itu. وانبهر بطلعته كل من رآه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan setiap orang yang berkesempatan untuk berhadapan dengan wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasa terpegun. ولذا في هجرته عندما وصفته معبد وصفا دقيقا وهي لا تعرفه من قبل. Dan apabila hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah, apabila ditanya Ummu Ma'bad untuk menyifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Ummu Ma'bad telah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelumnya beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فآوى إلى خيمتيها هو وسيدي أبو بكر الصديق في رحلتهما وفي هجرتهما إلى المدينة. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam perjalanan hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah telah pun menyinggah ke kemahnya Ummu Ma'bad. وقد وصف أهل السير أن أم معبد كانت من النساء الشداد الغلاظ التي تظهر حتى على الرجال وتخاطبهم. Diceritakan oleh ahli sirah ataupun ahli sejarah bahawasanya Ummu Ma'bad ini adalah seorang wanita yang keras, yang tegas apabila beliau boleh berbicara walaupun dengan orang-orang lelaki pada ketika itu. فدخلوا إلى خيمتيها فلم يجدوا عندها شيء تستطيع أن تضيفهم. Dan apabila mereka sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertamu ataupun menyinggah di khaimahnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa ataupun beliau Ummu Ma'bad tidak mendapatkan apa-apa untuk menjamu tetamu pada ketika itu. وكان ذاك العام عام جدب. Pada ketika itu adalah tahun kemarau. فرأى النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله شيء شاء في جانب من الخيمة فقالها أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت هذه لا تحلب وليس فيها شيء بل إنها لا تصلح حتى للذبح وما أبقاها هنا إلا على عدم قدرتها على المشي في المرعى.
Apabila Nabi SAW pada ketika itu melihat ada seekor kambing yang berdekatan dengan kemahnya, iaitu di sebelah kemahnya, maka Nabi SAW berkata kepada Ummu Ma'bad, apakah engkau mengizinkan aku untuk aku mengeluarkan susu, memerah susu daripada kambing tersebut? Berkata Ummu Ma'bad, kambing ini tidak boleh mengeluarkan susu, bahkan dia tu sudah lama lapar dalam keadaan sakit, dan dia ini berada di sini bukan kerana dia itu apa, tetapi kerana dia itu tidak boleh berjalan jauh kerana saking lemahnya kambing tersebut. فمع ذلك استأذن أن يحلبها عليه الصلاة والسلام فأذنت له وأتيت إلى عنده. Dan walaupun demikian Nabi SAW meminta izin, dan Ummu Ma'bad mengizinkan kepada baginda Nabi SAW untuk pergi ke kambing tersebut. فمسح عليها الصلاة والسلام بيده الشريفة فامتلأ ضرعها باللبن حتى أنها فرجت عن رجليها من كثرة اللبن في ضرعها. Apabila Nabi SAW sampai ke kambing yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan kurus dan sebagainya, Nabi SAW menyapu ke atas kambing tersebut, maka sejurus itu kambing tersebut menjadi gemuk dan juga penuh dengan susu berkat apa yang Nabi SAW menyapu ke atas kambing tersebut. فعندئذ ركزت في النظر وحدقت النظر إليه أم معبد. Pada ketika itu melihat keadaan yang pelik dan juga ajaib itu, Ummu Ma'bad melihat kepada baginda Nabi SAW. فحلب عليه الصلاة والسلام وشرب هو ومن معه وملأ الإناء وأعطاها أم معبد. Nabi SAW pun memerah susu yang berada pada ketika itu, dan beliau baginda SAW minum, dan juga orang-orang yang berada di sekeliling situ minum, dan Nabi SAW memenuhkan satu tempat bejana penuh dengan susu yang diperah daripada kambing tersebut dan diberikan kepada Ummu Ma'bad. فجاء زوجها ووجد اللبن وهو حتى التي كانت معه في المرعى ليس فيها لبن فضلا على الشاة التي بقيت في الخيمة. Apabila pulangnya suami Ummu Ma'bad melihat keadaan ini penuh dengan susu dan sebagainya, beliau merasa hairan kerana apa yang beliau ternak di tempatnya tidak boleh mengeluarkan susu seperti ini, bahkan yang berada di rumah pun tidak boleh mengeluarkan susu seperti apa yang beliau lihat sekarang ini. فسألها من أين هذا فقالت له مر بنا رجل مبارك حصل من أمره كذا وكذا. Apabila suaminya bertanya kepada beliau, Ummu Ma'bad, apa yang telah berlaku, maka Ummu Ma'bad pun bercerita telah datang seorang lelaki yang penuh dengan barakah dan dia telah mengeluarkan memerah susu daripada kambing kami. وهنا الشاهد في قصتنا هذه. هنا الشاهد. Inilah yang hendak kami ceritakan pada antum pada malam hari ini. قال لها زوجها صفيه لي. Apabila suaminya bertanya kepada Ummu Ma'bad, ceritakan kepada aku, terangkan kepada aku sifat-sifat orang yang datang tadi ini. وأنتم تعلمون عندما تصف زوجة رجل أجنبي لزوجها كيف يكون الوصف. Antum semua tahu, para hadirin semua tahu, apabila seorang perempuan mula menceritakan tentang lelaki yang tidak dikenali di hadapan suaminya, apa perasaannya? ولكن أم معبد هذه لو كانت في زمننا سنقول عنها من أهل الأمانة العلمية. Tetapi Ummu Ma'bad, jika beliau ini hadir dan juga hidup pada zaman kita ini, maka apa yang dia akan ceritakan tentang sifat Nabi SAW, kita akan mengatakan Ummu Ma'bad ni adalah seseorang yang mempunyai amanah ilmiah, yakni amanah di dalam menukilkan, menceritakan apa yang dia alami. وهنا قالت لزوجها رأيت رجلا ظاهر الوضاءة يعني ظاهر البهاء والحسن. Kata Ummu Ma'bad, aku telah melihat seorang lelaki ini yang penuh dengan cahaya. أزج أقرن يعني حاجبيه الشعر مترابط فيها. Alisnya, yakni keningnya tu bercantum. لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه من قصر يعني بمعنى ليس بالطويل وليس بالقصير عليه الصلاة والسلام. Nabi SAW ini seperti mana disifatkan oleh Ummu Ma'bad, tidak terlalu tinggi sampai tak boleh dilihat dan tidak terlalu rendah sampai dilihat di bawah. قوله فصل بمعنى كلامه يأتي بعبارة مترابطة فيها فصل الخطاب، يعني يأتي بعبارة مكونة من 7-8 كلمات وفيها فصل انهى للكلام. Ummu Ma'bad menceritakan tentang baginda Nabi SAW dengan rangkap-rangkap di dalam menyifatkan baginda Nabi SAW. قالت لزوجها كأن كلماته خزرات نظم يتحدرن كأن كلامه منظوم وموزون.
Katanya suami Ummu Ma'bad seolah-olah ayat-ayat yang digunakan di dalam menyifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan sastra, penuh dengan kata-kata yang indah. أعظم الناس وأحلاهم من بعيد وأجمله من قريب عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling indah dilihat di dalam keadaan dekat dan paling indah dilihat ketika daripada jauh. غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأعلاهم قدرا. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan seolah-olah dahan yang rindang yang berada di antara dua pohon yang indah. Ghusnun summa يعني مثل الثلاث الأغصان الجميلة وهو أوسطها وأفضلها. Baginda sallallahu alaihi wasallam seumpama pohon yang berada di tengah-tengah di antara dua pohon, yang mana pohon yang tengah itu merupakan pohon yang paling indah. إن تكلم سما وعلاه البهاء عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertutur, berbicara, maka kata-katanya itu naik sampai ke atas. وأن صمت فعليه الجلال. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri, maka akan timbul haibah kepada orang yang melihat keadaan yang demikian. محشود محفود بمعنى معظم ومخدوم. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan, sangat mulia dan juga dikhidmati ataupun didekati oleh orang-orang yang merasa suka dan cinta kepadanya. Lahu ashabun yahuffuna bihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya. In amarahum ibtadaru amra, yani tasabaqu li tanfidh amra. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu perintah, maka sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya akan bergegas berlumba-lumba untuk menunaikan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in takallama ansatu lahu. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, semua sahabatnya akan duduk diam dan mendengar kata-katanya. La hazrun wala nadhr bima'na laysa bil rajul alladhi yukthir al kalam wa laysa bis samut alladhi la yatakallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seseorang yang banyak berbicara dan juga bukan orang yang senantiasa diam sahaja. La abisun wala mufannid bima'na laysa bil rajul kathir al dhahik wala bil abus alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang banyak ketawa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang yang selalu masam mukanya. Faqala zawjuha wallahi la ka'annahu sahibu Quraisy la in adraktahu la an istata'tu an adrikahu la fa'altu. Kata suaminya ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata suaminya, seolah-olah orang yang engkau ceritakan ini adalah orang yang digembar-gemburkan oleh orang Quraisy di Mekah. Wallahi, demi Allah, jika aku dapat berjumpa dengan dia, nescaya aku ingin berjumpa dengannya. فهذا وصف امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم تعرف لا إنه نبي ولا إنه من أي قبيلة. Ini adalah satu deskripsi ataupun satu cerita yang diceritakan oleh seorang wanita yang tidak kenal akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kali pertama beliau melihat Nabi SAW dan beliau tidak mengetahui bahawa yang diketemunya itu adalah seorang Nabi. فنسأل الله أن لا يحرمنا بركة هذا الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. جميعا في شفاعته عليه الصلاة والسلام. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يتقبل منا ومنكم ويبارك في هذه المجلس ومن يحضر ومن في بيوتنا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita pada malam hari ini dan juga memberkati mereka yang hadir dalam majlis pada hari ini. ويشمل بهذا المجالس البركات على الحاضرين والحاضرات وأهل ماليزيا جميعا بالأخص وجميع المسلمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah ke atas orang-orang yang hadir dalam majlis ini di hari ini dan juga kepada seluruh penduduk Malaysia. نسأل الله لنا ولكم القبول وحسن الخاتمة. Mudah-mudahan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amalan kita dan dimatikan kita dalam keadaan yang baik. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نحن تكلمنا فقط امتثال الأمر شيخنا Syekh Muhammad, Allah yahfadhu. Beliau berkata, Syekh Muhammad kata, aku tidak akan berbicara kecuali dengan izin dan juga perintah daripada Syekh Hafizullah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan, Syekh Umar Khatib ni ialah cucu cicit pada Syekh Umar Khatib, ya, rahimahullah taala, ulama besar Singapura. Ini cucunya kami rehlah ke Pahang. Kita sudah tausiah di sana, alhamdulillah. Guru pada Ustaz Ahmad Syaidan. Yang ajaibnya, Ustaz Saiful Adli ni pun belajar dengan Syekh Matib masa 8 tahun. Sekarang dia menterjem cucunya.
Luar biasa. Ya Allah ketemukan murid Syekh Umar Khatib dengan cucunya pada hari ini. Ini luar biasa ni. Alhamdulillah di Jenderam juga ya. Alhamdulillah. Dan kita doakan Syekh Umar Khatib sehat walafiat, diberi keberkatan, diberi kekuatan Allah untuk dakwah ila Allah. Sama-sama mendapat ridha Allah, ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.